بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, meminda atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan ia tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah, dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Allah. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu. Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah SWT. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Baqarah, surah yang kedua, pada juzuk yang kedua, bermula ayat 172 sehinggalah pada ayat 176. Bila mana Allah Ta'ala menyebut dan berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau sebelum ini pada ayat 168 Allah menyebut Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Makanlah apa yang berada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Tapi kali ini Allah Ta'ala menyebut wahai orang beriman, untuk menunjukkan bahawa yang mentaati Allah di dalam menjunjung perintah memakan yang baik, yang halal, cuma orang beriman. Pada ayat 168 yang kita tafsirkan semalam, bila Allah menceritakan punca Yahudi, Nasara, penyembah berhala menolak kebenaran kerana masalah makan minum mereka. Kerana itu Allah menyuruh, wahai manusia, makan yang baik-baik, yang halal lagi baik. Dua sifat, halalan tayyibah, halal lagi baik.
Tapi pada ayat 172, lafaznya, wahai orang yang beriman. Untuk menunjukkan yang mematuhi perintah memakan yang baik, yang halal itu cuma orang beriman. Sebab itu standard halal dan haram terus menjadi pegangan orang beriman. Orang-orang kafir terus makan mengikut hawa nafsu, mengikut keinginan mereka, mengikut selera mereka, tanpa mereka mempedulikan bagaimana bentuk makan minum tersebut. Hanya yang cakna dalam bab makan minum, sebagaimana yang cakna tentang menutup aurat, sebagaimana yang cakna dengan kebenaran orang-orang yang beriman. Kerana itu Allah memanggil orang beriman supaya manusia terus melihat contoh orang yang taatkan Allah. Ketika mana dunia ini dipenuhi dengan kekufuran, dipenuhi dengan penyelewengan, penolakan kebenaran, meminda dan mengubah kitab suci Taurat dan Injil, maka Allah tunjuk satu contoh umat, satu contoh manusia yang benar-benar beriman pada Allah dengan sebenar-benar iman, yang benar-benar mematuhi perintah Allah dari bab makan sampailah kepada perkara-perkara lain. Kerana makan ini benda asas, rutin setiap hari. Dan makan berkait dengan hawa nafsu. Kalaulah orang beriman boleh menundukkan hawa nafsu, yang lain-lain mudah bagi mereka. Sebab manusia ini dijaga atau dikontrol oleh hawa nafsunya. Tiba-tiba orang beriman dididik mengawal hawa nafsu. Maka hawa nafsu pertama ialah makan minum. Kerana kita bila lapar, bila selera, bila banyak duit, yang kita fokus makan. Tuan-tuan, kalau kita cerita orang kaya, macam mana nak tunjuk kekayaannya? Makan minum dia. Maka kedai-kedai yang mewah, sehingga sampai peringkat mereka masak stik ditabur dengan emas, untuk tunjukkan mereka makan mewah. Mereka makan makanan yang nilainya puluh ribu. Dan sebagainya, nak tunjuk kaya. Nak tunjuk prestige. Bukan kalau kita katakan orang ada duit, nak ke mana lepas dia dah beli rumah, beli kereta, pergi makan. Sekejap ambil private jet, makan nasi lemak. Nasi lemak buat kentut, pergi. Daripada mana? Daripada KL naik private jet. Naik private jet pula pergi tu. Dekat, dikatakan ke negeri lain dah, pergi makan nasi dagang atas tu. Sebab dia duit banyak, ditunjuk bagaimana kemampuannya untuk makan di mana sahaja. Maka orang beriman walau bagaimanapun, dia akan mematuhi satu piawaian syarak untuk menjadikan dia terus tunduk pada perintah Allah, terus tunduk kepada ketakwaan pada Allah. Walau dalam bab makan minum, apatah lagi ibadat, apatah lagi bab tentang kerasulan, kenabian, wahyu. Makan pun dah tunduk. Sebab itu saya katakan dalam dunia ni yang cakna halal haram ni orang Islam. Kita kat Malaysia, walaupun dia tak puasa Ramadan, dia cari makanan yang halal. Dia tak berani makan haram, dosa kata. Tak puasa tak apa, tapi bab makan tu dijaga. Sehingga zaman kita kanak-kanak dulu, nak makan ayam dulu susah. Ada geng-geng kita ni yang jenis memang selera besar, curi ayam. Tapi curi ayam dicari orang siapa boleh tolong sembelih. Sebab dia takut haram kalau makan tak sembelih. Dia curi tu tak nampak haram. Artinya bagaimana orang beriman tadi, dia ada satu sifat yang special dalam diri dia, mencari makanan halal. Sebab tu kalau kita lihat dalam bab lain mungkin longgar, tapi bila bab makan kita cerita halal haram, mereka mula jaga. Satu dunia jaga makan halal dan haram untuk tunjuk hebat orang beriman. Maka Allah sebut, wahai orang beriman, kulu min tayyibat, makan yang baik-baik. Kalau ayat 168 dia sebut, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan tayyiba, dua sifat halalan tayyiba. Tapi di sini sebut tayyibat. Kerana halal sudah menjadi satu aspek yang tak perlu dipertikaikan, tetapi Islam mencari yang lebih baik, namanya tayyibat, yang baik-baik. Ya, kerana sekadar halal, orang kafir pun boleh buat sistem halal. Mereka pun boleh buat halal. Sebab itu mereka buat produk, mereka minta JAKIM halal. Tetapi bila datang perkataan tayyibat, ini cuma orang beriman. Tayyibat ini kata ulama meliputi cara penyediaan, meliputi bentuk makanan itu sendiri. Bukan sekadar kita katakan dia sebut halal, JAKIM dan sebagainya. Tayyibat merujuk juga siapa yang siapkan makanan ini, siapa yang memasak makanan ini, siapa yang menyediakan, yang menjualnya.
supaya kita dapat makan yang baik-baik daripada orang-orang baik. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila mana dia pergi rumah Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia tak peduli untuk makan banyak, sebab dia tahu Imam Ahmad pasti mencari daripada sumber yang baik. Maka dia makan banyak. Tak ada cerita nak makan sikit-sikit, tak ada, makan banyak. Kan itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Man akala tayyiban wa amila fi sunnatin wa amina an-nas bawa'iqahu dakhala jannah. Siapa yang makan yang baik-baik. Bukan cerita halal, dia mesti baik. Makan yang baik. Dan beramal dengan sunnah. Dan manusia selamat dari kejahatannya, maka masuklah dia dalam syurga. Dan hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, Arba'un idha kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara. Sekiranya ada pada kamu, maka tiada masalah kalau kamu kehilangan dunia semuanya. Yang pertama, hifzul amanah, menjaga amanah. Yang kedua, sidqul hadis, berkata benar. Yang ketiga, husnul khaliqah, akhlak yang baik. Yang keempat, iffatun fi ta'matin, bermarwah dalam bab makan minum. Bermarwah. Artinya, kita bukan cerita halal je yang menjadi suatu standard umum bagi semua manusia. Tetapi standard tayyiban. Tayyiban tadi yang menjadikan saya, tuan-tuan, kita semua tak akan makan melainkan makanan yang disediakan oleh orang Islam. Itu menjadi satu nilai yang paling tinggi. Dan lebih tinggi lagi bila makanan itu disediakan oleh orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang baik. Maka orang-orang macam ni lah yang menjadikan bila kita makan minum, dia akan memberikan kepada kita kekuatan dalam ibadat, semangat dalam ibadat, bukannya lemah dalam ibadat. Kemudian Allah menyebut, ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kamu. Di sini bagi menunjukkan orang-orang beriman mengetahui semua rezeki itu datang daripada Allah SWT. Walaupun zahirnya nampak macam dia bekerja, dia yang mencari, hakikatnya ia datang daripada Allah SWT. Allah yang berikan rezeki. Baik, bila Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, maka menjadi tanggungjawab kita untuk mematuhi dan mengetahui apakah keperluan agama, perintah agama dalam bab makan minum kita. Sebab ini rezeki daripada Allah SWT. Maka Allah menyebut, washkuru lillah, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Yakni beribadat kepadanya. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau benar-benar perhambaan kamu pada Allah. Disebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berkata, Yaqulullahu Ta'ala, inni wal jin wal insi fi naba'in azim. Aku nak beritahu kepada jin dan kepada manusia satu berita besar. Akhluqu wa yu'badu ghairi. Aku yang menciptakan semua. Tetapi anehnya makhlukku nama jin manusia ni, dia sembah yang lain. Arzuku wa yushkaru ghairi. Aku yang bagi rezeki, tapi yang disyukurnya orang lain. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala mencela sebahagian makhluknya yang bila makan makanan yang Allah rezekikan, bila mendapat nikmat yang Allah kurniakan, dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab itu disebut dalam hadis, Allah Ta'ala suka seorang hamba yang makan satu makanan lalu memuji Allah, menyebut Alhamdulillah. Atau minum satu minuman lalu menyebut Alhamdulillah, Allah suka. Kan itu banyak mana keadaan, di mana keadaan kita makan, kita mendapat pahala yang banyak. Waktu kita makan tadi, tuan-tuan sekalian, kita mendapat pahala yang banyak. Kerana makan menjadi ibadat, kalau dalam makan tadi adanya nilai ketaatan pada Allah. Antaranya mematuhi hukum hakam, halal haram, dosa pahala dan sebagainya. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Hatta pada Rasul, Allah perintahkan makan yang baik. Sebagaimana Allah perintah di sini pada orang beriman, untuk menunjukkan bahawa makanan itu, makan itu satu ibadat. Dan satu bentuk kepada pintu gerbang ketaatan pada Allah. Seorang yang menunjukkan ketaatan pada Allah dalam bab makan minum, maka dia akan menjaga dan semua perkara yang lain. Allah buka hati dia, Allah buka pintu hatinya untuk dia menerima segala-gala yang lain. Sebab itu penting makan minum dalam Islam. Sehingga Allah menyeru orang beriman. Dan Allah menyeru Rasul
Sehingga Allah sebut, wahai Rasul, makan yang baik, makan yang baik-baik. Kenapa sampai kepada Nabi pun Allah perintah bab makan ni? Kerana makan ni penting, yang kita dah sebut dalam penafsiran ayat kita 168 sehingga pada 171, bagaimana punca penyelewengan, penolakan kebenaran bermula daripada makan. Maka kali ini Allah Ta'ala sebut pula pada orang beriman, kamu mesti jaga makan minum kamu. Biar kamu terus menjadi umat yang hebat dalam bab makan minum kamu. Biar kita terus nampak berlainan dengan watak-watak makhluk kufur yang lain dengan menjaga makan minum kita. Sebab itu kita orang beriman ada adab-adab akhlak. Kita tak perlu mematuhi protokol makan. Sebab mereka orang barat, orang kafir, mereka sebut protokol makan sebab mereka tidak ada hukum hakam makan minum. Sebab makan minum itu mereka biarkan hawa nafsu mereka menentukannya. Tapi kita orang Islam, bab makan minum ada adab, ada akhlak. Termasuk membaca bismillah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya gulam, samillah, kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. Wahai budak, bila nak makan, sebut nama Allah. Makan tangan kanan. Makan apa yang hampir. Dan Nabi SAW menyuruh supaya seorang itu membasuh tangan sebelum makan. Bukan selepas makan. Bukan berwuduk sebelum makan. Bagi orang yang berjunuk, maka disunatkan kalau nak makan dia berjunuk. Disunatkan kalau dia dalam keadaan junuk untuk makan, disunatkan berwuduk. Jadi kalau sekiranya orang junuk tadi dia nak makan, dia nak mandi wajib macam malam-malam mandi wajib, mandi pagi esok lah. Tapi nak makan ni, macam mana caranya? Sunat dia berwuduk. Wuduk dahulu baru makan. Bukan ada riwayat yang lain menyebut paling minimum dia membasuh tangannya. Selepas dia berjunuk, dia basuh tangannya, barulah dia makan. Itu paling minimum. Walau paling baik ialah dengan cara dia berwuduk, barulah dia makan. Bagi orang yang berjunuk, tak, masa dijaga. Maka ini antara hukum hakam dalam bab makan minum. Baik, selepas Allah menyebut orang beriman makan yang baik, kemudian Allah Ta'ala memberitahu orang beriman bahawa rezeki ini Allah bagi. Ingat, Allah bagi. Kemudian Allah menyuruh kita bersyukur. Kemudian Allah menyatakan bahawa pengibadatan, pengabdian sebenar dengan cara ialah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebut apakah perkara yang dilarang kita makan. Kenapa Allah sebut yang dilarang, Allah tak sebut apa yang patut kita makan? Sebab yang dilarang cuma sedikit, yang dibolehkan banyak. Jadi saya masih ingat pesanan guru kami, sebenarnya kita tak berhajat pada label halal, kita berhajat pada label haram. Kalau kita guna label halal pada makanan, kita nak tunjuk macam halal tu sikit. Sepatutnya kita cuma labelkan haram. Terjaking keluar satu label haram je. Produk ni haram. Haram. Jadi menunjukkan haram tu sikit. Taklah kita banyak guna. Artinya asal hukum hakam makan minum ni halal. Melainkan apa yang haram. Asal dalam bab makan minum ini halal. Melainkan yang haram. Jadi seolah-olah, ini saya cerita waktu kami berdiskusi dengan guru kami. Maka guru kami menyebut sepatutnya yang perlu ditekankan ialah label haram. Maknanya mana-mana makanan yang tak mematuhi piawaian syarak, kita letak satu label cok haram. Jadi bila tengok tu jadi macam lagi kita geli tengok, haram. Yang lain benda tu halal. Jadi apa indikator dan apa signifikannya menunjukkan halal tu banyak. Menunjukkan haram tu sikit. Dan menunjukkan jijik dengan kalimah tu haram. Bayangkan kita ambil bihun tu ada cok haram. Jauh kita campur. Kita ambil aiskrim, dia cok haram. Tak berani kita. Jadi yang lain tak ada label tu okey. Biar label tu buat terang-terang. Dari jauh dah nampak label dia haram. Biar bersinar-sinar nampak haram. Kita jauh. Diasingkan dan sebagainya. Maka barulah sesuai dengan kedudukan kita negara Islam. Kita orang Islam, antara beberapa kesilapan kita, kita tak guna kekuatan kita memerintah untuk menzahirkan syiar Islam. Tak guna sangat. Orang kafir kalau dia merintah, dia guna. Dia buat betul-betul. Tapi kita tak guna banyak. Atas nama toleransi dan sebagainya. Sebab itu kita perlu melihat impak lebih baik. Kita taklah kata jakir kena ubah halal jadi haram. Maksud saya ini perbincangan diskusi kami dengan guru kami waktu kita bercakap tentang konsep halal dan haram. Dan bila saya nak relatekan ayat ini, bila Allah Ta'ala hanya menyebut yang haram, Tuhan tak sebut yang halal. Yang halal itu mutlak. Yang baik-baik halal. Tapi bila pergi yang haram, Allah sebut satu persatu. Innama, bahawasanya.
harrama alaikumul maitata. Allah mengharamkan pada kamu supaya kita tahu hukum halal haram ialah Allah. Allah yang mengharamkan, bukan kita yang haramkan. Untuk menunjukkan ketaatan. Allah mengharamkan sesuatu kerana beberapa sebab. Yang pertama kerana ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Tujuan penghalalan dan pengharaman. Taat. Yang kedua kerana mudarat. Benda tu mudarat. Beracun ke, atau dia boleh mewarisi sifat-sifat tak baik ke, atau ia boleh menyebabkan akal kita dan lain-lain perkara yang bersangkutan dengan diri kita ini rosak. Sebab Islam dijaga aspek kesihatan, bukan sudut fizikal sahaja, akalnya, nafsiyahnya, kerohaniannya, kejiwaannya. Islam jaga semua aspek. Sebab itu sebahagian benda yang Allah haramkan kerana aspek dia mengganggu akal, seperti arak. Ada yang berkaitan aspek tabiat dan perangai genetik daripada binatang. Perangai itu diwarisi seperti kita katakan pengharaman babi. Ada yang sebabkan kotor, jijik kerana dimakan benda-benda yang kotor, berbau, busuk dan sebagainya, atau mendatangkan mudarat. Mendatangkan mudarat pada kesihatan. Itu asas pengharaman Allah Ta'ala pada sesuatu. Pertama, kerana ta'abudiyah, perhambaan pada Allah. Pertama. Yang kedua, kerana mudarat. Mudarat yang akan menimpa manusia dari sudut aspek apa-apa. Maka Allah menyebut, innama harrama alaikum maitata, yang diharamkan ialah bangkai. Bila kita sebut bangkai, ialah apa? Dia ada dua keadaan bangkai. Sama ada mana-mana binatang yang tak disembelih dengan nama Allah, maka ia bangkai. Atau binatang yang mati tanpa disembelih, maka bangkai. Pertama, mana-mana binatang yang disembelih bukan nama Allah, atau tidak melalui proses sembelihan syar'i, namanya bangkai. Walaupun dia disembelih. Orang yang sembelih dia ni orang kafir. Bangkai tak? Bangkai. Walaupun disembelih itu sama cara orang Islam sembelih. Bangkai. Sebab dia bukan ahli sembelihan. Ini orang kafir ni, penyembah berhala sebagai contoh. Atau kerana dia mati macam tu. Tiba jumpa yang mati. Maka dia bangkai. Maka Allah haramkan yang pertama, kerana tidak sembelih syarak, untuk mengajar orang beriman supaya patuh pada peraturan. Dia tahu siapa sembelih. Jangan ikut dang je. Ni disembelih ni, siapa sembelih? Kalau yang sembelihnya itu ialah orang kafir, penyembah berhala, maka tidak sah. Maka Allah haramkan semua bentuk bangkai. Kemudian waddama, dan juga darah. Kenapa Allah mengharamkan darah? Kerana ada orang makan darah. Ya. Dia orang makan darah hula lah. Makan darah binatang tu, binatang ni kononnya awet muda. Macam menjadi mitos di beberapa tempat. Di Thailand dia ada satu restoran eksotik. Dia menjual darah ular. Konon dia memakan darah ular menjadikan awet muda, tenaga batin kuat. Orang kita ni sebut awet muda, sebut tenaga batin kuat, berebut. Bab-bab ni kita tuan-tuan sekalian kena berhati-hati. Kalau sebut ni makanan ni boleh awet muda, makan kita. Ni makanan ni boleh naikkan nafsu kita jadi kuat. Kelakian sebenar kita datang. Hilang kepondangan kita je, kelakian kita. Ni minum ular, darah ular. Ini semua bohong. Tidak terbukti secara klinikalinya, secara kajian tak. Bila Allah mengharamkan darah, kerana kotoran yang ada. Bukan sebab itu bila disembelih supaya darah tu keluar. Jangan ada ihtibasud dam, ada pembekuan darah dalam binatang. Kan darah itu punya kuman-kumannya tersendiri. Dia keluar semua. Sebab itu binatang yang tak punya darah, Islam tak syariatkan disembelih. Tak ada darah macam biasa-biasa, umpama ikan dan sebagainya. Ketam, udang, itu tak ada. Sebab apa tu nak suruh Ustaz sembelih udang dulu, Ustaz? Sembelih udang. Orang tak sembelih udang. Udang bukan binatang berdarah. Ustaz kalau refri Ustaz datang rumah sembelih ketam. Saya beli ketam. 4 ekor boleh tak Ustaz tolong sembelih? Sembelih syar'i. Yang tu tak boleh sembelih sebab dia tak ada darah. Darah yang disebut sebagai sa'il. Darah yang mengalir. Memang mungkin ada darah lah sikit-sikit, tapi bukan darah mengalir. Bukan jadi darah yang mengalir. Dia duduk dalam tu. Macam ikan. Dia darah dia, tapi dia bukan jadi darah mengalir. Tak ada orang sembelih ikan keluar darah lama tunggu 15 saat. Tak ada. Kemudian Allah menyebut walahmal khinzir, dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan nama Allah. Baik, Allah sebut 4. 4 ni yang menjadi asas
Iaitu yang pertama ialah bangkai. Sepakat ulama bahawa bangkai diharamkan. Melainkan ikan, melainkan belalang. Berdasarkan hadis yang khusus. Uhillalana, kata Nabi SAW, uhillalana maitatani wadaman. Dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah. Ammal maitatan fassamak wal jarad. Adapun 2 bangkai yang memang halal ialah ikan dan juga belalang. Ikan boleh makan walau di bangkai. Maksud bangkai ni dia mati, kita jumpa dia. Dan memang tak banyak ikan macam tu, tuan-tuan. Pukak je naik ke atas, maka dia pun mati. Oh, kalau kena sembelih ikan jenuh kita, dapat ikan selayang 1000 ekor nak sembelih. Putus tangan tukang sembelih tu. Sebab ikan ni benda yang kecil dan sifat darahnya tidak mengalir. Maka sebab itu ikan kalau dia jadi bangkai halal. Dan al-jarad, belalang. Sebab belalang apa? Tak kira belalang apa. Belalang pelesik ke, belalang kunyit ke, belalang daun ke, belalang namanya belalang, makan. 4 belalang je jangan makan. Yang belalang-belalang ni tuan-tuan boleh makan. Cuma saat saya tak selera. Itu tak selera cerita lain. Hukum. Ada setengah-setengah tempat memang dia goreng belalang. Dia buat, ditumis belalang. Dia buat macam sambal belalang. Nasi lemak sambal belalang. Oh, sedap. Dia cerita ke anak kita, anak tak suka. Jijik. Sebab dia tak selera. Tapi hukum. Kita cerita hukum. Kita cerita hukum boleh tak? Boleh. Tahu kalau kita pergi ke kampung-kampung tertentu, memang dia buat sambal belalang. Nasi lemak sambal belalang. Lepas tu mempelam campur dengan santan. Oh, sedap makan tu. Kita pun makan pagi, makan tengah hari. Tak ada hal. Dan darah yang dihalalkan, al-kabid wa tihal, hati dan limpa. Yang benda dalam ayam tu halal makan. Kalau kita tak nak makan tu halal, tapi bolehlah makan peda ayam, boleh. Peda kambing, lembu, itu kan darah. Demikian hati kan darah, gumpalan darah. Tapi itu halal. Sebab itu bukan darah yang mengalir. Darah yang diharamkan, darah yang mengalir tadi. Kemudian Allah Ta'ala sebut yang ketiga, yang di asas pengharaman ialah daging babi. Bila sebut daging babi, tuan-tuan, semua benda berkait dengan babi. Daging babi. Bila disebut daging, dipanggil dalam balaghah itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Disebut satu juzuk, tapi yang dikendakinya semua juzuk. Termasuk lemak dia, termasuk minyak babinya, termasuklah buat bedak babi, namanya babi berkait, semua diharamkan. Bila disebut makan, apakah maknanya guna tak apa? Makan, kalau makan tak boleh, guna pun tak boleh. Dan sebagai manfaat-manfaat yang lain tak dibenarkan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih bukan, tidak menyebut nama Allah Ta'ala, kan ialah perbuatan keberhalaan dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab orang Arab jahiliyah, bila mereka menyembelih, mereka sebut dengan nama Lata dan Uzza, maka dia haram. Demi menjaga agama dan tauhid dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu pengharaman ini datang. Jadi bila Allah Ta'ala sebut, pertama Allah Ta'ala sebut orang beriman. Yang kedua Allah Ta'ala sebut tentang pengharaman. Untuk tunjuk kepada semua manusia, yang paling patuh pengharaman makan minum orang beriman. Yang paling bersyukur bab makan minum orang beriman. Sebab tu kita orang beriman dia ajar doa sebelum makan, zikir sebelum makan dan selepas makan. Kalau orang lain tuan-tuan, dia pakat makan je lah. Kemudian di sebalik pengharaman, Islam ni bukanlah benda yang kita katakan tak berubah. Dia ada murunatul Islam atau flexibility Islam. Flexibility ni kat mana? Allah sebut, famanitturra. Siapa yang terpaksa. Perkataan utturra, terpaksa, terdesak. Dek kerana tak ada makanan, peperangan, tersesat di hutang belantara, berada pada situasi makanan halal tidak dijumpai. Ghaira baghin, tanpa dia melampau, ataupun tanpa, kita sebut perkataan ghaira baghin, tanpa dia sengaja nak cari benda tu. Saja cari penyakit, nak pergi cari benda haram. Kita asal tak darurat, saja pergi buat darurat. Supaya kita dapat makan benda tu. Kita saja masuk hutan biar tak jumpa yang halal. Sebab apa? Nak makan babi? Tak boleh. Sebab tu kita tak setuju kalau setengah latihan tentera kita, dia daruratkan untuk dia makan monyet babi. Jangan. Kita tak patut ajar cara macam tu.
Sebab benda ni tak perlu diajar, cuma statement. Kalaulah mudarat, perlu makan. Maka tak patut, sebab dalam firman Allah sebut, faman ittugha ghaira baghin, tanpa dia mencari keadaan di mana dia mungkin jadi darurat. Jadi kita bagi contoh tuan-tuan. Tuan-tuan nak ke Korea. Sebut Korea sikit. Sebab saya ada tanya pilot seorang tu. Saya kata kat mana paling payah cari makanan halal? Dia kata Korea. Sebab saya kat Layang okey, saya tak bimbang. Tapi kat Korea susah. Ini cerita dululah. Mungkin sekarang dah ramai cerita. Kalau saya bagi contoh ni, pemisalan. Maka saya kata awak buat apa? Saya akan bawa makanan halal daripada Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan dah tahu pergi tempat yang memang tak ada makanan halal, tuan-tuan tahu, maka tuan-tuan kena dari sini kena bawa makanan halal. Tapi kalau tak sengaja, saya tak nak bawa, bolehlah makan barbecue, makan. Bolehlah makan benda tu. Maka kita berdosa sebab kita dari awal sengaja tak bawa. Dah tahu nak pergi negara ni, dah tahu tempat ni mungkin makanan halalnya susah, misalnya. Kita pergi tempat yang makanan halal susah. Saya kena kerja Ustaz, saya kena posting dekat Mexico. Susah makanan halalnya misalnya. Dia dah tahu macam ni, bawalah bekal. Bawalah rendang. Suruh mak dia buat rendang tahan 2 tahun. Bawalah benda tu, bawalah benda ni. Saya ingat dulu zaman kita ke Mesir, pada Mesir tu bersepah benda halal. Mak kita kan bimbang takut kita tak dapat makan makanan Mesir. Tak selera. Maka dia bekalkan rendang, beli daging, digebu tepung, siang daging tu buat sambal daging, serunding daging kalau setengah tempat panggil ya. Lepas tu jemur berhari-hari, bawa bekal. Kita makan berbulan-bulan makan, nasi panas makan yang ni. Mak kita memang takut selera. Apa tak kalau bercerita tentang halal haram? Ni takut selera tak sama sana pun kita sanggup bawa sini. Sanggup, ada setengah orang memang tak boleh. Dia pergi Mekah, dia kena bawa ni, lesung batu. Sebab dia memang jenis makan sambal belacan, jenis kena tumbuk. Blender tak main, dia tumbuk tu. Bawa beg ke Mekah tu, semua makanan Malaysia. Made in Malaysia semua. Sebab saya tak boleh makan makanan Mekah. Bukan selera saya. Dia bawa semua, pes semua dia bawa. Maka kalau begitu orang, dalam menjaga selera dia bawa macam tu, apatah lagi bila kita bercakap hukum hakam. Jangan kita sengaja letak diri kita dalam mudarat untuk makan benda tu. Abdullah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana dia ditawan oleh tentera Rom. Raja Rom ni sengaja nak biarkan Abdullah As-Sahmi, seorang sahabat Rasulullah ni, makan babi. Maka dia tak beri makan berhari-hari lamanya. Masuk hari ketiga, dia hantarnya barbecue, babi bakar. Hantar babi bakar. Abdullah As-Sahmi tak nak makan. Lalu raja ni panggil, kenapa kamu tak nak makan? Bukankah agama kamu yang ajar, bila mudarat, bila dalam keadaan terdesak, boleh makan? Dia kata betul. Tetapi kamu yang cuba jadikan aku terdesak. Aku tak akan biarkan orang mempermainkan benda ni. Mempermainkan agama aku dengan atas nama terdesak. Kan terdesak, ambil lah. Kan ada orang cuba gengang-gengangkan agama kita dengan keadaan terdesak. Maka Abdullah As-Sahmi tak makan. Sehingga dia angkat makanan yang halal, roti boleh makan. Macam tu dia faham tentang bab makan halal haram. Jadi bila Allah sebut ghaira baghin, jangan cari. Dan tadi saya sebut, sebab tu saya tak setuju baik polis kita, askar kita bila buat latihan dalam hutan dan suruh dia makan monyet, makan dan sebagainya. Walaupun sikit makan untuk rasa, ini bukan cara kita. Tak patut begitu. Sebab benda ni tuan-tuan, dia tak perlu kita ajar. Memang kalau kita lapar tak ada benda nak makan, kita akan makan. Dia automatik. Tak perlu kita buat latihan benda ni. Ustaz, boleh tak saya nak berlatih kalau konon-konon darurat? Jadi kita orang seminggu ni Ustaz memang tak beli barang dapur saja, kita tak babi, biar darurat kita makan lepas tu. Nak ajar Ustaz, mana tahu nanti tak ada makanan melainkan tu. Dia latih ni, satu keluarga latih makan babi saja, tak makan halal seminggu, maka ni tak boleh, haram. Sebab itu Allah sebut ghaira baghin, jangan duk cari penyakit. Jangan sengaja cari penyakit tu untuk menghalalkan yang tak boleh ni. Wala adin, dan jangan pula melampau. Maksud melampau di sini, dah makan babi macam sedap pula, tambah pula. Waktu tu memang darurat. Tapi bila makan, rasa macam sedap. Sebab dia masak asam pedas, Ustaz, babi asam pedas. Sedap dia kata. Macam asam pedas Johor ni. Masak, makan sedap, dia tu tambah. Ni boleh buat balik pula. Ni dah melampau ni, adin melampau. Kita makan, ni kata ulama, saddur ramaq. Sekadar nak hidup je.
Dan kadang kita tak apalah, terpaksa sebab nak hidup. Macam tuan-tuan makan ubat macam mana? Malah makan ubat. Tapi doktor kata kena makan. Nanti penyakit awak naik. Nanti darah awak naik, kita pun makan lah, walaupun kadang tak suka. Pahit ubat ni Ustaz, kadang tutup hidung ni. Tapi dia ubat, nampak tak terpaksa? Ini makan sampai kembang hidung selera. Pelung. Oh, Ustaz, babi asam pedas sedap. Siap bungku. Ini tak benar. Ini namanya adin. Melampau-lampau. Jadi jangan baring, jangan duk cari. Jangan dedah. Wala adin. Jangan pula kita katakan melampau-lampau pula. Fala isma alaih. Kalau macam tu tak berdosa. Kalau kita tak mencari, kalau kita tak melampau dan terpaksa makan makanan yang haram ini, maka fala isma alaih, tak salah. Innallaha ghafurur rahim. Allah pengampun dan penyayang. Kenapa Allah sebut pengampun dan penyayang? Sebab tetap ada orang yang akan langgar dan bak makan ni, tuan-tuan. Oh, Ustaz tak tahan, Ustaz makan juga. Dia kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, pergi luar negara. Kan kita duduk hotel. Ada setengah dia carut tak, dia peduli halal. Ada setengah, makan je Ustaz, macam sedap ni, makan. Dan masa tu dia tak ada kesedaran. Lepas tu dah dengar ceramah makan haram ni, kesan ni besar. Ibadat Tuhan tak terima. Syaitan pun seronok kita makan benda haram. Dia pun tak peduli. Kita pergi haji ke, kita kahwin sebab dalam badan kita dah ada benda haram. Lepas tu dia nyesal. Maka Allah sebut Allah pengampun. Tapi Allah tak sekadar sebut pengampun. Allah sebut satu lagi, penyayang. Kita tuan-tuan kalau sebut pemaaf, saya maafkan awak. Tapi sayang belum tentu ada. Kalau orang tu buat salah kat kita. Dan kita pun rasa tak nak berbalas lama. Boleh maaf? Boleh. Sayang dia tak sayang? Tak sayang. Maaf boleh, sayang tak boleh. Tapi lihat sifat sempurna Allah. Pengampun Allah, penyayang pula. Maksudnya benda tu langsung tidak terjejah apa-apa dari sudut Allah sayang kita kalau kita taubat. Seperti kita tak berdosa. Masya Allah, ini sifat Allah. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang makan, minum dan yang diharamkan dan sebagainya. Walaupun saya tidak mau detailkan tentang hukum hakam berkait dengan binatang yang dibenarkan, binatang yang tak dibenarkan. Tapi kita menyebut secara umum saja. Tiba-tiba Allah datangkan tentang innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada perintah Allah dalam kitab. Wasyaru nabihi thamanan qalila, dek kerana mereka ingin mencari keuntungan yang sedikit. Ulaika ma yakuluna fi butunihim, apa yang mereka makan itu, yang mereka penuhkan perut mereka itu illan nar, melainkan api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tak akan pandang mereka dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim, Allah tak akan ampun dosa mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda, mereka lah orang-orang yang sanggup membeli kesesatan dengan membiarkan petunjuk. Wal azab, dan membeli azab dengan meninggalkan keampunan. Fama asbarahum 'alan nar, tahan sangat ke mereka dengan api neraka? Tahan ke? Yang nak beli api neraka ni tahan sangat ke? Gagah sangat ke? Kuat sangat ke dengan api neraka? Kata Allah, fama asbarahum 'alan nar, mu gagah sangat ke? Kulit keras sangat ke nak lawan api neraka Allah? Kemudian Allah menyebut, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, demikian itu kerana Allah menurunkan kitab dengan sebenar. Tapi mereka yang menyeleweng, mereka yang mengubah, mereka yang meminda. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id, dan orang-orang yang berselisih dengan kebenaran yang tercatat dalam kitab itu, mereka berada dalam kesesatan, dalam perpecahan yang nyata. Kata ulama, sebab tu ayat ini tuan-tuan sekalian, kata Ibn Abbas, ayat ini turun kepada sekelompok Yahudi. Ia turun kepada pemimpin-pemimpin Yahudi dan ulama-ulama mereka. Kerana mereka sentiasa mendapat hadiah daripada orang-orang bawahan mereka. Dan mereka berharap supaya Nabi itu dibangkitkan di kalangan mereka. Tetapi bila Allah membangkitkan Nabi Muhammad SAW di kalangan bukan bangsa mereka, lalu mereka bimbang, selama ini income mereka, pendapatan mereka jadi padri itu akan hilang. Bila kenabian itu pada Nabi SAW, pasti Nabi ada peraturan dia. Jadi selama ni mereka dapat income jadi ulama Yahudi. Selama ni mereka dapat income jadi ketua-ketua Yahudi. Menyebabkan mereka tidak lagi dihormati. Nabi akan dihormati. Sebab selama ni mereka dianggap macam tahu tentang Nabi, tentang peristiwa akhir zaman. Lalu orang-orang bodoh berkumpul di hadapan para padri untuk mereka yang memimpin mereka dalam hal agama. Sebab keinginan agama itu keinginan fitrah.
Dan bila dah lahir Nabi, pasti orang akan rujuk Nabi terus. Kenapa nak rujuk pada kami? Bila rujuk pada Nabi, maka kami hilang pendapatan. Kami hilang income. Ini namanya penunggang-penunggang agama. Tetapi kalau nak sebut penunggang agama sebenar, Yahudi dan Nasara. Kenapa? Kerana mereka takut Nabi Muhammad SAW itu diakui oleh Nabi oleh pengikut mereka. Lalu orang akan rujuk pada Nabi SAW, maka mereka mula tak ada pendapatan. Lalu mereka sanggup ubah sifat Rasulullah. Ubah zaman yang patut Nabi keluar. Ubah segala benda bentuk fizikal Nabi SAW. Sebab itu Allah turun, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Baik, kenapa ayat ini turun selepas ayat bab makan? Macam kita cerita dulu juga. Kerana makanan mereka tak jaga, kerana mereka tak ada peraturan makan yang betul, melainkan hawa nafsu. Maka kalau bab makan pun mereka biarkan hawa nafsu menguasai. Mereka tak patuh undang-undang. Apa tak lagi perkara yang lebih besar pada itu? Mereka gilakan pangkat, gilakan harta. Lalu mereka mengubah sifat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengubah segala perkara yang berkait dengan baginda SAW supaya orang-orang terus datang rujuk kepada mereka tentang agama. Dan mereka membohongi Rasulullah. Maka orang ni kata Allah sanggup membeli dunia yang sedikit. Sanggup membeli azab dengan meninggalkan keampunan Allah. Walau kalau mereka beriman, tak jejas apa pun hal dunia mereka. Tak jejas. Bahkan Nabi SAW menyatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, iza faqahu. Orang yang pada zaman kekufurannya baik, terpilih. Bila masuk Islam, dia juga akan menjadi orang terpilih kalau dia faham agama. Artinya orang Yahudi ni, dia tak akan terjejas apa-apa kalau dia masuk Islam. Sebab orang tetap akan rujuk pada dia. Tak ada masalah apa-apa. Bukan lagi lah dia tahu kebenaran yang tercatat dalam kitab Taurat dan Injil. Lagi orang nak tahu benda ni. Untuk menunjukkan kesinambungan para Nabi SAW. Tapi mereka bimbang. Mereka mencari pangkat sementara, harta sementara. Lalu mereka menjadi penunggang-penunggang agama yang sejati. Dengan mengubah sifat. Semuanya itu lantaran dalam bab makan minum mereka tak jaga. Lihat akhirnya dia mempengaruhi akidah mereka. Sebab itu bila Nabi SAW menyuruh kita jaga makan minum. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ya Rasulullah, doakan aku supaya mustajab doa. Nabi kata apa? Atib mat'amak takum mustajabah da'wah. Jaga makan minum. Dan saya doakan mustajab. Kerana makan minum berkait betul dengan akidah, dengan agama. Bukan dengan sifat menerima kebaikan, kebenaran. Maka inilah cerita sifat orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.